أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى جميع الملائكة المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا، ثم إلى جميع المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya syukur kita pada Allah Ta'ala kerana kita dipanjangkan umur, diberi balik roh kita pada pagi tadi, dan maka sayugialah kita membaca doa bangun tidur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang kedua, syukur juga pada Allah Ta'ala kerana kita dapat menghidupkan malam-malam, 2 malam Ramadan ini. Dan yang ketiga, kita syukur juga pada Allah Ta'ala kerana dapat solat subuh secara berjamaah. Ramai yang terpanggil tetapi tidak ramai yang terpilih. Keliling kelalang semua ni terpanggil dengan azan dan sebagainya, tetapi yang terpilih alhamdulillah kitalah. Dan yang keempatnya, syukur kita pada Allah Ta'ala kerana umur kita dipanjangkan sampai ke bulan Ramadan. Jadi orang-orang Islam yang umurnya sampai ke bulan Ramadan itu mereka adalah yang terpilih. Mereka adalah yang terpilih. Baik tuan-tuan, jadi pada hari ini masuk 2 Ramadan, maka saya rasa bolehlah ataupun tidak salah untuk saya membaca mengenai berkenaan dengan Ramadan. Walaupun ustaz-ustaz kita nanti akan baca juga sebagai peringatan. Jangan jemu ya, kita belajar. Sembahyang tiap-tiap hari daripada kecil sampai mati, itulah dia caranya. Puasa pun sama, zakat pun sama, belajar ilmu pun sama. Jadi jangan jemu kerana fadilatnya besar. Untuk ilmu ni, satu ilmu yang kita dapat, sama ada nama ilmu itu lazimul khabar atau fa'ilatul khabar. Lazimul khabar ilmu biasa, dah tahu. Fa'ilatul khabar ilmu yang baru kita tahu. Maka lebih baik pada 100 rakaat solat sunat yang makbul. Jadi dengar sahaja. Dan kepada mereka yang ada kerja, tak apalah, pergilah kerja dan pergilah pejabat. Samping tu dengar 1-2 dah dapat dah fadilat-fadilatnya. Bagi mereka yang pencen, kena duduk sampai habis. Tak apa tuan-tuan, mengantuk-mengantuk pun tak apa. Tidur di dalam kuliah adalah lebih baik. Itu adalah tidur yang berkualiti. Kerana apa? Kerana diampunkan dosa. Kerana dengan mikrofon dan khutbah Jumaat lagi, dengan kuat khutbah kita boleh lena. Itu namanya deep sleep. 10 minit cukup. Ya. Jadi kita bacalah kitab yang saya bawa ni. Biasanya kita membaca jadual saya, iaitu membaca kitab Imam Ghazali, iaitu Mau'izatul Mu'minin, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Tetapi pada pagi ini saya bawa kitab Imam Ghazali juga. Nama dia Mukashafatul Qulub Al-Muqarribu ila Alamil Ghuyub, iaitu kitab yang menyingkap masalah hati untuk menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam bab yang ke-102, Bab Tsani Ba'dal Mi'ati, bab yang ke-102 selepas 100. Bab yang kedua selepas 100. Ini style Arab. Bab yang kedua selepas 100, maksudnya 102 lah. Itu style dia. Fi bayani fadlir Ramadan al-mu'azzam, pada menyatakan keistimewaan Ramadan al-mu'azzam, iaitu yang agung. Ramadan al-mubarak, Ramadan yang penuh barakah. Maka Imam Ghazali membawa dahulu satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini berkenaan kefarduan bulan puasa lah, ataupun ibadah puasa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Jadi tuan-tuan ya, kita ni sekurang-kurang ilmu, solat ke, zakat ke, sembahyang ke, sekurang-kurang ilmu ni kita tahu dalil satu cukup. Ataupun kita tahu satu hukum berkenanya. Apa dia? Apa hukum sembahyang? Wajib. Cukuplah untuk orang awam. Tapi untuk upgrade diri kita, tahulah, kena tahu syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya dan sebagainya. Kalau langsung tak tahu, kenapa puasa? Entah, aku puasa ke orang yang tak diterima amalan tu walaupun sah. Tuhan tak terima sebab amalan itu, ibadah itu based on kejahilan, bukan based on ilmu. Pentingnya ilmu sekurang-kurangnya. Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Mana dalilnya? Entah, tak boleh. Mana dalilnya? Adanya alam ini. Cukuplah untuk orang awam. Untuk lebih faham, lebih dalam mengajar itu serah pada tok guru kita. Fardul kifayah. Kita fardu ain, lepaskan dahulu diri kita ya. Baik, tapi tak cukuplah. Adanya Allah, adanya alam. Dah, noktah. Tak cukuplah tuan-tuan. Tak seronok, tidak penuh diri kita dalam kehidupan ni. Kena tambah sikit ya. Jadi ayat ini bermaksud wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu, ditulis ke atas kamu puasa. Kutiba tu ditulis, kataba tulis kan, sebagaimana ditulis di atas orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tuan-tuan, pada hari ini ada gulungan-gulungan mereka yang ambil Quran, ambil terjemah, pegang. Saya hanya ikut Quran dan hadis saja, Ustaz. Macam mana kamu ikut? Saya ambil Quran, saya ambil hadis, terjemah, itulah saya pegang. Adakah cukup? Tak cukup. Kalau terjemah tiada rujuk pada ulama, tiada rujuk pada perbahasan ulama kan? Sebab ulama dia orang kata tak maksum. Kalau ulama tak maksum, kamu nak ikut mana? Mana ada ulama yang maksum? Kan tak ada ulama yang maksum, hanya nabi-nabi rasul saja. Kalau ikut terjemah semata-mata, dalam ayat ni tak ada perkataan furida, difardukan. Tak ada. Yang ada kutiba, ditulis. Tulis belum tentu fardu. Ini bahayanya kalau hanya terjemah sahaja. So tak cukup sebenarnya ya. Jadi oleh kerana ulama-ulama Melayu ni yang menterjemah ni, mereka mahir sangat bahasa Arab, maka mereka tak terjemah kutiba itu ditulis, tetapi mereka terjemah kutiba itu difardukan. Kita pun terus difardukan, follow je lah kan. Ya. Kalaulah kutiba, depan tu kutiba alaikum, atas kamu. Tiada atas tu tuan-tuan, tiada ala tu, maka tak fardu. Tapi Quran sebut ada ala, atas. Isti'ala maknanya daripada atas. Top down itu arahan. Kalau down top itu belum tentu arahan, walaupun barangkali dia punya ayatnya sama. Contohnya seorang CEO minta kepada pegawai dia, berikan aku file. Contohlah kan, itu arahan. Tapi kalau yang bawah kerani dia kata pada CEO dia, berikan aku file, itu bukan arahan, itu permohonan. Seperti kitalah, kita minta pada Allah, ya Allah kurniakan pada aku rezeki, seolah-olah kita perintah Allah, beri aku rezeki ya Allah, beri aku sihat ya Allah, kurniakan pada aku ya Allah. Dari bawah ke atas itu bukan perintah, tapi itu adalah permohonan ataupun doa. Atas ke bawah pada Allah Ta'ala lah, kepada kita ni, itu adalah perintah, sama ada wajib, sama ada haram, sunat dan sebagainya lah. Ya, itu bahaya hari ni. Pegang Quran, hadis, terjemah terus, tak cukup Baik, kemudian Imam Ghazali meneruskan lagi, wa warada fi fadlihi ahadithun katsiratun, dan telah datanglah pada menyatakan fadilat atau kelebihan, keistimewaan Ramadan itu banyak, antaranya. Jadi Imam Ghazali bawa 1, 2, 3 hadis, kita dapat baca satu pun cukup dah pagi ni. Idza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila datangnya malam pertama bulan Ramadan. Islam mengira hari bermula malam, ya, bukan siang.
Jadi ini sudah malam kedua. Bermula start daripada malam hari itu, hari Ahad tu, maka futihat abwabul jinani kulluha, dibukalah pintu syurga kesemuanya, ada 8 dibuka. Ya, bermula je Ramadan, syurga renovation dan juga dibuka sepanjang bulan Ramadan. Fala yughlaq minha babu fi syahri kulli, dan tiada akan ditutup sebulan bulan Ramadan. Baik, di dalam syurga paling tinggi Jannatul Firdaus. Itu paling tinggi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya. Kan kita ni dapat Jannatul Naim ke Jannatul Ma'wa ke, okey dah. Di dalam Jannatul Firdaus, di sana ada satu lagi yang sangat istimewa kedudukan, dan itu hanya seorang saja boleh masuk. Dan Nabi Muhammad berharap sallallahu alaihi wasallam agar baginda dapat tempat itu, kan. Dan barang siapa yang mendoakan baginda supaya dapat tempat itu, fawajabat alaihi syafa'ah, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama tempat tu? Kan, nama tempat tu ialah Al-Wasilah, sebagaimana doa dalam lepas azan kita, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qan ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah itu hanya seorang saja, dan Nabi berharap agar baginda dapat. Dan Nabi kata, barang siapa yang mendoakan kepada aku itu tempat tu, maka fawajabat alaihi syafaati. Maka oleh itu bila azan baca doa tu elok-elok, supaya kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarallahu ta'ala munadian. Baik, bermula malam pertama, maka Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat munadian. Munadi iaitu penyeru. Yunadi, menyeru. Ya, penyeru itu menyeru. Maksudnya tiap-tiap malam akan ada offer daripada Allah Ta'ala ini melalui malaikat tersebut. Yang pertama, ya talibal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang membuat kebaikan, perbanyakkanlah ke depan dan perbanyakkan. Jadi ada orang tanya, apakah amalan yang perlu kita banyakkan Ustaz dalam bulan Ramadan ni? Terlalu banyak. Saya simpul aja lah, iaitu segala amalan yang memberi pahala buat. Sama ada sunat, sama ada harus, sama ada wajib, sunat ataupun harus. Buat semua. Kan? Dan bulan Ramadan ini, ibadah puasa ni tuan-tuan adalah pahala yang paling besar. Sebab apa ya? Kerana ialah Allah Ta'ala sebut, wa ana ajzibihi, aku yang memberi ganjarannya. Malaikat pun KIV. Pahala puasa kosong, tunggu nanti jumpa Allah Ta'ala. Kerana antaranya lah, kerana puasa ini adalah ibadah yang paling panjang. Paling panjang. Sembahyang subuh 10 minit je, sembahyang isyak 10 minit je, sembahyang tarawih 1 jam je, puasa 12 jam. Sebab tu dah dalam ibadat tu, tidur orang puasa ibadah, bercakap orang puasa ibadah, buang air kecil, buang air besar orang puasa ibadah, semua ibadah. Dalam ibadah saat paling panjang. Sebab tu dia pahala dia paling banyak. Kan? Haji yang fardu 3 hari je, kita melontar Arafah, Uquf 3 hari je. Ini sebulan. Tiap-tiap hari pula tu 12 jam, 13 jam kan. Kiralah daripada pukul 5.30 tadi tu, pukul azan 6 lebih tu, sampailah maghrib. Satu. Yang kedua, wa baghiyasyarr wa ya baghiyasyarri aqsir. Wahai orang yang membuat perkara-perkara yang tak elok, kita kata maksiat, aqsir, kurangkan, kalau boleh tinggalkan. Ya. Thumma yaqulu, tu 2 offer dia. Pertama, yang ketiga, hal min sa'ilin hal min mustaghfirin fayughfaru lahu. Adakah di sana mana-mana hamba yang beristighfar akan diampunkan dosanya. Jadi bulan ini bulan pengampunan dosa. Jadi tuan-tuan, pengampunan dosa ni bukannya auto. Dia mesti dipohon. Walaupun ibadah kita tu adalah yang menghapuskan dosa, mesti buat. Bila wudu, hapus dosa di mata, di tangan, di telinga, semuanya hapus. Hatta dikatakan dalam telinga ni pun hapus. Kan? Kita akan melihat guna retina dalam mata. Macam mana nak cuci retina tu? Iaitu dengan berwudu. Dan yang kedua, kalau tak ada amal begitu, sedekahnya,
time sedekah menghapuskan dosa lah, time kita bila kita berwuduk menghapuskan dosa. Bila duduk saja kan duduk saja ni ialah kena istighfar, astaghfirullahalazim, barulah hapuskan dosa ya. Adakah penyakit-penyakit yang ditimpa oleh Allah Taala pada kita menghapuskan dosa secara auto? Tidak. Dia dengan syarat mesti istighfar. Ada orang yang ditimpa sakit tambah dosa. Dia kena sakit dia kata celaka punya Tuhan, aku je sakit, dosa. Kan ada orang yang dapat sakit ni tuan-tuan istighfar baru hapus dosa. Gitu ya. Jadi istighfar itulah yang menghapuskan dosa kita. Jadi banyakkan istighfar bulan ni. Hal min sa'ilin fayu'ta su'aluhu, adakah di sana hamba-hambaku yang meminta-minta dan akan diberi permintaannya. Ini janji Allah Taala ni melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mintalah, minta sehebat-hebatnya. Khususnya sepertiga malam, pukul 3.45 tu, sepertiga malam Allah Taala berada di langit bumi, langit pertama. Bukan Allah Taala turun, rahmatnya menunggu-nunggu mereka yang meminta-minta. Okey, jangan salah faham tu, ulama kata rahmatnya. Kan kalau Tuhan berada di aras kemudian turun pula ke bumi, kemudian nanti di hablul warid sini, kemudian dalam diri kamu, Tuhan ni bergerak-gerak ke? Kan Tuhan tidak, Allah Taala tidak memerlukan tempat. Jadi kata kalau ada orang yang kata Allah Taala tu duduk di aras kemudian dia turun balik, lepas tu dia naik lagi selepas 2/3 malam, lepas tu besok turun lagi, itu pendapat yang tauhidnya tak betul ya. Kemudian yang ketiga, hal min taibin fayutabu alaihi, adakah di sana mereka yang bertaubat fayutabu alaihi, akan diterima taubatnya. Jadi taubat dosa besar, istighfar dosa kecil. Di sana ada satu lafaz istighfar yang sangat Nabi suka, iaitu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Campur dua-dua sekali. Istighfar pun ada, taubat pun ada. Lafaz inilah yang Nabi sangat suka dan banyak Nabi sebut di akhir-akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada dua-dua sekali ya. Minta dan juga minta permohonan kita, mintalah hajat-hajat duniawi dan hajat-hajat ukhrawi. Minta tuan-tuan sebanyak-banyaknya. Ustaz saya ni dah tua lah ustaz, saya nak mati lah, nak apa harta? Ada orang fikiran pendek ni tuan-tuan. Kan walaupun kita dah tua lah, tidak perlukan harta, anak cucu-cucit kita perlukan harta, rumah, duit, itu doa untuk mereka lah. Dia Allah Tuhan kau berilah mereka itu rezeki yang sebanyak-banyaknya, dan jadikanlah mereka hamba-hambamu yang soleh, yang bersyukur, yang dapat mengurus harta tersebut dengan baik. Begitulah. Jangan fikir diri sendiri je kan. Baik. Kemudian falam yazal kazalik ila infitar subhi, begitulah seterusnya seruan ini sampailah subuh. Bermula maghrib sampai subuh, berulang. Telinga ni tak dengar, telinga hati tu yang dengar. Telinga zahir ni tak dengar tuan-tuan. Dan telinga hati tu dengar apa? Dengar macam mana? Macam mana boleh dengar? Kerana adanya ilmu. Ini kita belajar ni. Walillahi kullu lailatin 'indal fitri, dan bagi Allah tiap-tiap malam ketika mana kita iftar. Iftar ni makan maghrib itulah, berbuka puasa. Hari lain selain bulan puasa, bulan Ramadan, kita makan juga maghrib tu. Ada orang yang makan pukul 6.30, pukul 7, ada yang makan maghrib kan. Bulan puasa pun makan waktu maghrib, makan yang sama tapi fadilatnya lain. Makan sama je, nasi lah, itulah ini, tapi fadilat yang lainnya. Apa fadilat orang iftar ni? Mari kita lihat. Walillahi kullu lailatin 'indal fitri alfin atiqim minan nar, dan bagi Allah pada tiap-tiap malam ketika mana kita beriftar itu alfin atiqim minan nar, beribu-ribu, ribu darat ribu juta, maknanya berjuta-juta lah atiqin, orang-orang yang dibebaskan minan nar, daripada api neraka. Kalau distaujabul azab, yang mana mereka itu telah wajib azab, maknanya confirm masuk neraka, tapi ketika mana berkat iftar kita itu dibebaskan. Orang-orang Islam yang masuk neraka dibebaskan tuan-tuan ya. Orang kafir tak adalah, orang kafir tak masuk dalam list ni, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam api neraka. Cuba bayangkan ni, kalaulah kita katalah tiap-tiap malam tu 1 juta,
Jadi 30 hari 30 juta keluar daripada api neraka. Kita sudah ditinggalkan Nabi Muhammad 1400 tahun, maknanya 1400 kali puasa. 1400 darab dengan 30 juta orang Islam dibebaskan daripada api neraka. Daripada Nabi Adam sampai kita ni agak-agak berapa bilion orang tuan-tuan. Islam lah, orang Islam. Cubalah kira agak-agak je lah. Saya adalah baca petikan artikel kan, daripada Nabi Adam sampai ke kita ni cuma 10,000 tahun sahaja. Kebenarannya wallahu alam. Tak tahulah. Ada soalan-soalan yang perlu kita tanya, perlu dijawab. Ada soalan-soalan yang perlu ditanya, tak perlu dijawab. Sebagai contohlah, sebelum Nabi Adam siapa duduk? Kan alien ke apa tu? Raksasa tu ke? Jin ke? Apa ke? Soalan tu payah nak jawab tu, kena kaji, kena itu, kena buat dana. Untuk apa kamu tanya? Untuk dapat jawapan. Untuk apa? Contohnya untuk mengetahui jawapan alien dah noktah. Untuk apa? Untuk tahu je. Jadi soalan, ada perkara yang tak penting untuk kita kaji mendalam-mendalam. Banyak lagi perkara kamu yang perlu mendalami. Begitu. Contoh lagi, ada orang tanya saya lah, manusia dibangkitkan dari besok daripada mahsyar, daripada kubur dengan tulang sulbi bawah sekali tu kan. Tulang sulbi tu kata orang, saya tak mengalaminya. Nak kutip tu tulang sulbi tu, misal kata jalan ini ada kubur orang Islam, nak buat highway, kena kutip lah tulang-tulang tu. Tulang sulbi tu nak kutip macam mana? Kecil. Mereka yang berpengalaman lah, dia kata kutipnya di malam hari di waktu bulan terang. Kita bila bulan terang ni hantu kan. Pontianak ke hantu ke, kerana dia akan menyala, dia akan bersinar macam tasbih yang ada kalau kena cahaya kan, gelap kan, ada macam dia bersinar sikit tu. Macam itulah lebih kurangnya. Mana jumpa tu kutip je lah. Baik, ditanya pula macam mana jin dan malaikat nanti dibangkitkan. Kita daripada tulang sulbi. Saya carilah jawapan, tak jumpa yang secara spesifik mengatakan daripada sekian kan. Jadi bila tak ada begitu, jawab umum je lah, kembali kepada asal kejadian mereka, api dan juga cahaya. Nak mencari tu tuan-tuan bukannya senang. Cari sana, cari sini, hadis sana, hadis sini. Kalaulah dapat daripada sekian, untuk apa kamu tahu? Untuk tahu je lah Ustaz. Tengok kan, soalan dan pengetahuan yang tidak penting kepada kita. Ya. Okey. Tapi bolehlah tanya, boleh, kalau saya boleh jawab, kalau jawab wallahu alam. Gitu. Ulama kata wallahu alam nisful ilmi kan. Wallahu alam tu separuh daripada ilmu. Tapi kena pesan pada anak-anak kita, anak SPM kita, jangan jawab dalam periksa. Tak dapat markah. Bagaimana kerajaan Melaka jatuh? Wallahu alam. Bagaimana ni? Wallahu alam fil kan. Itu untuk agama. Sebab apa? Wallahu alam ni ditanya sekali wallahu alam, dia datang lagi sampai ke 10 kali kuliah baru dapat jawapan. Dah banyak dah ilmu tu. Begitulah strategi para ulama ya. Baik, itu adalah satu hadis untuk renungan kita pada hari ini, supaya kita ini tidak terlepas daripada kita kata apa, keistimewaan ataupun yang Tuhan beri kepada bulan Ramadan, disediakan untuk kita. Baik, seterusnya saya nak membawa tuan-tuan pula kepada Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni, kalaulah kita ni letih sangat, kita ni insya-Allah lah boleh tak malam kan. Pesan kepada mereka yang kita kata bahasa kasarnya malaslah, kan. Malam 27 Ramadan jangan dilepaskan. Jangan ditinggalkan, kerana Imam Ghazali menyebut aku sering jumpa pada malam tersebut. Kan. Tak apalah, seleloknya 10 malam yang terakhir. Baik, jadi bukan nak cerita asal usul Lailatul Qadar, cuma sedikit nak memberitahu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Umar radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailata 27 man ahya lailata 27, sesiapa yang menghidupkan malam 27 min Ramadan, daripada bulan Ramadan ini, ila subhi, sampai ke subuh, fahuwa ahabbu ilayya min qiyamil layali syahr Ramadan kullihi, ia lebih aku sukai daripada qiyam sepanjang bulan Ramadan. Fadilatnya malam 27 ni
kalau di kampung dulu malam apa 27 lekor kan. Itu datuk nenek kita nak ajar kita supaya malam tu jangan tidur. Masa kecil-kecil suruh main bunga api itu ini, supaya dengan harapan besar nanti 27 tu tak tidur. Tapi kita tak faham-faham. Kan. Okey ya. Itu dia fadilatnya. Kemudian faqalat, berkatalah Fatimah anak baginda sallallahu alaihi wasallam, ya abati. Abati ni ayahanda yang ku sayangi. Kalau bapa saja ya abi, bapaku. Kalau ya abati, wahai bapaku yang ku sayangi. Itu untuk cara berkomunikasi dalam keluarga. Jadi tuan-tuan, kita kena panggil ya anak isteri kita dengan panggilan yang baik-baik. Dah tua-tua ni panggil lah darling pun tak apa. Ling ke apa kan, da ke, ling ke, apa-apalah yang elok-elok kepada mereka. Jangan maknya, bapaknya, maknya, nampak sangat tua sangat. Jadi berjalan dah tua-tua ni, pegang tangan isteri nak keluar kereta, buka pintunya. Suami nak masuk kereta, isteri buka pintunya. Apa salahnya? Kalau mampulah. Kalau jalan mudah terketar tak payahlah kan. Suap suami isteri sampai tua, bukan masa makan beradab tu je. Masa kahwin tu kan, aku pun tak buat tu, tak sempat. Bukan masa tu je, dah tua ni berat suap. Semana-mana suami yang menyuap isterinya lukmatan, satu lukmah, satu suapan, maka pahalanya besar. Suami suap isteri kan, juga isteri suap suami lah. Saya kalau isteri saya suap saya tuan-tuan, mau 2 pinggan sebab tak terasa banyaknya, tak tahu mengah lah. Ya, itulah suap tuan-tuan ya. Ma yasna'u du'afa, maka tanya Fatimah, kalau begitu apakah yang boleh dilakukan oleh du'afa, orang-orang yang lemah-lemah ni, minar rijal, pada lelaki, wan nisa, ataupun perempuan, la yaqdiruna 'alal qiyam, yang mana mereka tak mampu nak qiyam ni, tak mampu. Jadi Nabi membuat apa, satu alternatif. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yad'unal wasaida, jangan mereka tinggalkan wasaid, iaitu bantal-bantal tu. Tak perlu pergi sejadah, tak perlu pergi solat, duduk aja atas katil tu. Wasaid itu maknanya bantal. Fayattaqiuna 'alaiha, bertelekulah atas, mana pegang ataupun duduk atas katil tu, duduk, jangan tinggal kosong. Buat apa? Wa yaq'uduna, dan duduklah di situ, sa'atan minas sa'ati tilkal lailah, beberapa ketika. Tak mampu setengah jam, tak mampu setengah jam, setengah minit, kan. Wa yad'una Allah azza wajal, berdoa pada Allah, doa aja apa-apa, jangan tinggal kosong, jangan berlalu begitu. Malam 27 ni khususnya, malam lain-lain pun sama je ya, malam Ramadan lah khususnya ya. Jadi kalau kita tak mampu, contohlah tuan-tuan, malam lain-lain kan, kita terjaga malam, terkelip-kelip, tengok kipas, tengok tu, mencari ngantuk balik, tidur. Jangan. Bila terjaga tu sekurang-kurangnya astagfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad. Jadilah. Ini bagi mereka yang sangat lemah. Tetapi orang-orang begini, nauzubillah lah kita begitu kan, nanti di alam akhirat kamu jangan jealous, kamu jangan cemburu dengan orang-orang yang bersusah payah. Sekurang-kurangnya kamu dapatlah juga, tapi jangan cemburu kepada tok guru kita, kawan-kawan kita yang hebat-hebat ya. Illa kana zalika, yang demikian itu, duduk tadi tu atas katil tu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, ini bagi orang lemah min qiyami ummati, dari qiyamnya seluruh umatku jami'an, seluruh ni, syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Subhanallah. Nak menunjukkan apa ni tuan-tuan? Nak menunjukkan betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah. Jadi kita yang duk berdiri ni jangan nak ego sangatlah. Aku malam ni full. Tak tahu kawan tu yang duk demam tu lebih baik daripada kita. So kita syukur aja. Dapat buat begitu syukur, dapat buat begini syukur. Baik, sebagai penghujungnya, buku apa berhenti ni? Syurub jus setengah. Lambat sangat tu. Bukan apa, air tak ada, macam mana? Jadi saya pun tutup 7 suku boleh lah kot ya. 7 suku boleh lah. Baik.
Kita dah cerita fadilat. Cerita fadilat ya. Cuma saya nak alih sikit pandangan tuan-tuan kepada bukan fadilat. Darajat. Ya, dalam mana? Dalam mana saya punya pun. Inilah kalau bukan hafiz ni yang susah ni kan. Surah Al-An'am ayat 132. Mari kita baca sama-sama sikit je. Ayat yang nombor 6, 132. Kita nak upgrade diri kita supaya keikhlasan kita lebih. Muka surat 145 ni. Ayat 132 atas sekali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatum mimma 'amilu wama rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan bagi semua darajat bagi semua darajat daripada apa yang kamu amalkan, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa tentang apa yang kamu amalkan. Ini dalil menunjukkan setiap amalan ada darajat. Tadi kita cerita fadilat. Fadilat ni habuan, dan Imam Ghazali menyebut barang siapa yang beramal kerana fadilat, dia tidak mencapai kamalul ikhlas yang sempurna, li'annahu sa'a li nafsihi, kerana dia beramal untuk dirinya. Kan buat ni aku dapat ni, buat ni aku dapat ni, aku, mana yang beramal untuk Allahnya. Walaupun amalan tu sah dan dikira boleh, tetapi keikhlasannya kurang. Jadi bukan bermaksud kita nak merendahkan fadilat, tidak. Kita nak mengupgrade diri kita supaya ikhlasnya lebih baik. Tuan-tuan, mari kita lihat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni adalah bonus kepada mereka yang berpuasa. Penat bagi bonus lah. Kan penat bekerja setahun dapatlah bonus gaji 3-4 bulan. Sebelum PKP lah kan. Masa PKP tak dapat kan. Jadi Lailatul Qadar adalah bonus kepada mereka yang berpuasa. Alhamdulillah, Tuhan bagi berkat doa Nabi SAW, mohon pada Allah Ta'ala kita dapat 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun poin 3. Kita bundalkan 84 lah, nak senang kira kan. 84 tahun. Dapat semalaman sama dengan fully ibadah 84 tahun. Maknanya kalau haji 84 kali, kalau Ramadan 84 kali, kalau sembahyang darab dengan 84 darab 360 darab dengan 5. Kalau tarawihnya pun sama. Begitulah fully mark dapat. Besar ke tak besar tu? Besar lah kan. Besar tu nisbah mana? Nisbah dunia. 1000 bulan 83 tahun besar tu. Tapi nisbah akhirat berapa? Nisbah akhirat. Kita nak supaya kita beramal fokus untuk Allah semata-mata. Darajat ni itu sebagai motivasi aku bila iman lemah, atau motivasi kepada orang-orang yang imannya lemah. Okey. 84 satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari sana 1000 tahun dunia. Jadi 1000 bulan berbanding 1000 tahun, berapa sen sangat Mari kita kiralah 84 bahagi dengan 1000 darab dengan 100 untuk dapatkan peratus. Dapatnya 8.4%. Kalau salah minta maaf lah, lebih kurang lah, mudah-mudah gitulah. 8.4%, 8 jam lah kita nak selang cerita. 8 jam tuan-tuan kerja ni, nisbah dunia dulu. 8 jam 4 minit ni, kalau kita nisbah dunia kerja sehari 8 jam is normal, bukan bonus. Normal aja. Kalau gaji dia satu hari dapat 100, dapat RM1 lah. Kalau gaji dia sehari dapat 300 RM300 lah. Kan 8.4. Jadi 1000 bulan ini nisbah akhirat normal lah. Tapi oleh kerana kita nampak 1000 bulan nisbah dunia, 1000 bulan tu 84 tahun tu besar tu. Kita tak lihat, tak compare antara kiraan dunia dengan akhirat. 8.4% normal aja. Kan? Jadi kenapa kita kejar yang normal tu? Sedangkan di sana ada yang super lagi, yang lebih super power lagi lah, bukan super je, super power lagi, yang lebih dari itu. Beginilah tuan-tuan, contoh gini sebab mudahkan. Ada satu kilang A contohnya. Ini contoh je ya, tak ada kena-mengena dengan siapa, sajalah buat cerita kan. Kilang A, owner dia atau CEO dia mak janda.
Comel pula tu namanya Jenab. Nama komersial. Jenab ni tak ada kat sini sekarang, budak-budak nama Jenab ni, Zainab ke jarang-jarang. Ya. Jadi dia kata pada pekerja-pekerja dia datang hari Sabtu ya. Sebab siapa-siapa datang hari Sabtu bekerja, Sabtu Ahad cuti, saya bagi OT triple payment. Kalau 100 dapat 300. Jadi semua datang. Dapatlah yang datang tu RM300. Banyaklah tu. RM300 sehari dapat bonus kan. Ada pula ni Haji Dolah lah ni. Ni contoh je, kalau ada di sini tidak ada ke mana. Saya bagi Tuan Fadilah, Tuan Haji Fadilah senang cerita kan. Orang lain tu terasa ke. Ada pula Haji Dolah ni, dia datang hari Ahad. Datang juga. Jadi Mak Jenab ni kata, CEO ni kata, Haji, hari Ahad ni tak ada bayaran tu Ji. Tak ada OT, tak ada apa. Tak apa CEO, tak apa Datin Jenab, tak apa. Saya datang ni kerana saya cintakan kilang ini. Dan saya datang ni supaya Puan Jenab, Datin Jenab suka kat saya. Tengok dia tak cari faedah, tak cari habuan. Dia tak cari fadilat. Dia cari darajat supaya suka. Bila Jenab ni suka pada Haji Dolah ni, bukan RM300. Kilang dia dapat, Mercedes dia dapat, si Jenab pun dia dapat. Semua dia dapat. Begitulah kalau kita beramal mencari cinta Allah, redha Allah, Lailatul Qadar is nothing lah. Bukan nak memperkecil, tidak ya, nak upgrade diri kita supaya ikhlas beramal lillahi ta'ala betul-betul. Kan supaya begitulah tuan-tuan ya. Minta maaf lah kalau bahasa yang saya sampaikan ini tuan-tuan kurang faham ke ataupun saya tak tersusun, minta maaf. Tapi begitulah supaya kita upgrade diri kita keikhlasan dalam beramal ibadah. Oleh itu para muqarrabun, para rasul, para nabi, para aulia kan, mereka tak pandang pahala besar, pahala kecil. Mereka tak pandang dosa besar, dosa kecil. Pahala besar, pahala kecil bagi mereka sama sahaja. Sebab di situ ada keredaan Allah. Walaupun benda kecil, sama je. Dosa besar, dosa kecil bagi mereka sama saja. Sebab apa? Kerana di situ ada kemurkaan Allah. Walaupun dosa kecil. Alah ustaz ni dosa kecil je, tak apa ustaz, wuduk hilang. Itu kita. Bawa contoh pula. Ni nak ujung ni. Sufyan Ats-Tsauri, ni ulama terbesar zaman tabi'in pertama yang telah mendapat didikan daripada para sahabat. Sufyan nama dia, Tsauri gelaran dia. Tsauri itu anak lembu kan. Adakah di sini kita nak gelar ustaz kambing ke, ustaz ayam ke, ayam katik ke apa, tak ada kan. Kau boleh nak datuk, datin, dermawan, anugerah jaksa pendamai kan sebagainya. Jadi dia ini orang muqarrabun. Kita berolok-olok lah macam mereka, tataful, bertatih-tatih lah ke arah mereka. Mudah-mudahan besok kita mati masuk lorong mereka sama-sama lah kan. Jadi satu hari, saya cerita lagi lah ya. Satu hari dia termasuk, tuan-tuan bukan sengaja, termasuk. Bila ni mungkin seumur hidup sekali. Masjid Nabawi kaki kiri. Bukan dosa pun. Kan? Bukan dosa besar, dosa kecil, termasuk itu adab saja. Tapi bagi mereka, ni perkara besar, ulama besar. Maka lepas tu dia declare kepada seluruh penduduk Madinah, mulai hari ini kamu panggillah aku Sufyan Tsauri, Sufyan lembu. Sebab apa? Ada otak tak fikir masuk ke masjid kaki kiri. Biar aku ingat dosa aku tu, kesalahan aku tu. Makruh je, bukan sunnah kecil je. Tengok tuan-tuan. Tapi bagi mereka sama je. Sebab di situ ada kemurkaan ataupun ketidakredaan Allah. Bukanlah murka pun kan, ketidakredaan saja. Murka ni dosa besar ni ataupun dosa besar lah, ketidaksukaan Allah Ta'ala. Jadi cuba kita upgrade diri kita. Begitulah wallahu alam. Dalilnya surah Al-An'am ayat 132 itu, iaitu kita beramal mencari darajat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Wallahu alam. Jadi saya mohon ampunan maaf jika mengambil masa tuan-tuan. Tuan, ceramah ni yang penat ni kering tekak ni. Kalau bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, boleh lepas ni Ustaz jom kita minum. Hari ni kena tu sikitlah. Jadi sama-sama kita berjihad tuan-tuan ya. Akhir sekali, seminit je. Saya nak bagi tips macam mana kita nak khatam Quran. 3 kali Quran, 3 kali Qul Huwallahu Ahad, dapatlah pahala. Tu pahalanya. Berapa pahalanya kira sendirilah. Kan? Quran ni ada berapa huruf? Banyak pendapat, saya ambil satu pendapat 1,027,000 huruf lah.
Tak puas hati tuan-tuan, buat homework kita sendiri. Satu huruf 10 markah, 10 pahala. Jadi dapatlah 10.270.000. 3 kali Quran. Kalau 3 kali Qul Huwallahu Ahad, ikhlas. Kalau 3 kali baca ni orang bagi nah 10 juta. Saya ingat tuan-tuan, saya orang satu baca, kan. Jadi gitulah tuan-tuan, ni supaya kita nampak, kita konkretkan. Jadi macam mana kita nak khatam Quran? Antara tips-tipsnya iaitu di awal-awal Ramadan, tengah semangat-semangat ni, kita pulun habis-habis. Bacalah satu hari dapat 2, 3, 4, 5 juzuk, 10 juzuk, bacalah tuan-tuan. Kan kita ada 30 juzuk, satu hari 1 juzuk lah ustaz. Nanti 30 hari 30 juzuk. Itu teorinya. Praktikalnya susah. Kadang-kadang ada benda itu, ada benda yang mengganggu itu, gangguan ni macam-macam. Jadi ketika mana free ni, awal-awal semangat ni kita pulun sampai habis. Satu hari dapat, hari ni dapat sekali adab 3 juzuk. Nanti besok pula 5 juzuk. Besok jadi sampai pertengahan Ramadan khatam Quran. Contohlah kan. Alhamdulillah. Jadi yang lebih ni bonus, dapat khatam lagi alhamdulillah, dapat separuh alhamdulillah, dapat suku alhamdulillah. Begitulah. Masa semangat ni kena pulun lah. Macam kita kahwin lah malam pertama kan, bukan malam pertama, 3 bulan pertama pulun habis. Tak siang malam, tak malam, pagi tak pagi, petang pulun habis kan. Biasalah tu. Jadi Ramadan pun samalah. Wallahu alam. Jadi mohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap. Yang benar hanya sendiri Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tabarru'ana wa tadarru'ana wa tarawihana wa awtarana wa sadaqatina wa zakatina wa nawafilana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syekh